Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang Ustazah sayangi, baik, untuk hari ini kita mulakan kelas dengan membaca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Alhamdulillah. Untuk hari ini, Ustazah minta kamu buka buku teks muka surat 135. 135 kita sambung tajuk puasa kita untuk hari ini 4.12.8 golongan yang diharuskan berbuka puasa. Baik, dalam buku teks kamu ada disenaraikan sebanyak 6 golongan yang diharuskan, maksudnya kita boleh berbuka puasa. Okey, tapi dengan syarat kita berpuasa dahulu. Okey, ada beberapa keadaan yang dibenarkan untuk kita berbuka. Kita tengok dulu yang pertama, iaitu bermusafir yang diharuskan syarak. Kita dah belajar tajuk musafir, berapa marhalah, 2 marhalah kan. Okey. Dalam permusafiran itu kita berpuasa. Contohnya yang diharuskan syarak, kamu berpuasa pada bulan Ramadan kerana apa? Kerana mungkin untuk balik ke kampung yang jauh. Jadi dalam keadaan kita musafir itu mungkin kita tak larat ataupun memang tak boleh nak berpuasa dalam keadaan yang panas dan sebagainya. Jadi diharuskan, bolehlah untuk kita berbuka puasa dengan syarat kita puasa dulu. Jangan kamu siap-siap tak berpuasa daripada rumah. Okey. Faham ya? Yang kedua, orang yang ditimpa sakit yang memudaratkan. Mungkin dalam bulan Ramadan kita didatangi gastrik yang teruk. Ataupun mungkin kamu demam yang terlalu panas, pening sangat. Ataupun mungkin cerit-berit yang tak larat, kamu terbaring. Lemah badan. Jadi bolehlah. Yang memudaratkan, kalau kamu tak ambil ubat, jadi kesakitan itu makin teruk. Jadi itu dibenarkan. Dan macam-macam lagi lah keadaan kesakitan yang boleh memudaratkan kalau kamu meneruskan puasa sebab mungkin kita kekurangan air ataupun kita tak makan ubat. Okey. Seterusnya, yang ketiga, orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Mungkin di kalangan atuk kita, nenek kita yang terlalu uzur. Okey, mungkin dia dah terbaring, sakit tua, jadi dia tak larat untuk berpuasa. Okey, jadi kita sebagai cucu ataupun kita sebagai anak, ada orang tua yang uzur, kita benarkanlah, kita bagilah dia minum. Mungkin dia pun makan bukannya banyak kan, mungkin minum air, bubur dan sebagainya. Jadi keadaan yang macam itu dibenarkan ataupun diharuskan untuk berbuka puasa. Dia tak larat, tak mampu untuk dia meneruskan puasa. 4. Okey, yang 4 ini ibu yang mengandung, okey, keadaannya dia mengandung atau okey, itu tadi yang pertama mengandung, atau perempuan ataupun ibu yang menyusukan anak yang bimbang akan kesihatan diri atau anaknya. Okey, bila orang mengandung, dia membawa kandungan, mungkin dia kena lebih makan, minum pun kena lebih sebab dia mengandung, dalam keadaan dia mengandung. Ataupun mungkin kalau dia menyusukan anak, sekiranya tidak mengambil makanan, mungkinlah anak dia kembar ke, anak dia memang kuat menyusu ke, kandungan susu dia agak kurang sebab dia kurang makan. Okey, jadi mungkin anak dia menangis sebab ibunya berpuasa, air susunya kurang. Jadi dibenarkan untuk ibu tersebut berbuka puasa. Yang keenam, orang yang terlalu lapar atau dia dahaga sehingga boleh membahayakan dirinya. Nak jadikan cerita pada mungkin 15 Ramadan kita terlupa nak sahur. Buka pun mungkin makan sikit. Lapar sangat. Kamu berpuasa ni. Cuba juga puasa tapi mungkin dalam pukul 11, 12, mungkin 10 pagi kamu lapar memang macam menggigil. Haus, cuaca panas pula tu. Keadaan macam itu dibenarkan. Membahayakan kan, mungkin dia boleh pengsan kalau dia bekerja, mungkin dia pengsan kat tempat kerja. Kalau kamu pergi sekolah, mungkin boleh pitam dan sebagainya di sekolah. Dan yang terakhir, orang yang melakukan pekerjaan yang berat sehingga boleh memudaratkan dirinya jika meneruskan puasa. Okey, kalau kamu lihat orang kerja jalan, buat bangunan, tapi
kena puasa dulu. Pagi-pagi tu jangan pula dia siap-siap bawa bekal. Tu tak boleh. Dia cuba juga berpuasa dalam keadaan dia bekerja. Mungkin dia buat jalan mesin rumput banyak dalam keadaan yang panas. Itu kerja-kerja berat lah. Membuat bangunan. Okay, nak siapkan bangunan yang besar. Angkat simen, angkat kayu dan sebagainya. Dia cuba berpuasa. Bila dah tak larat dalam keadaan yang menggigil dan sebagainya, dia dibenarkan berbuka puasa. Tapi tak boleh kalau dia siap-siap bawa bekal daripada rumah. Bawa bekal dengan bawa satu bekas air. Tu tak boleh lah. Okay. Faham golongan yang diharuskan berbuka. Kalau kita ada tersenarai di situ, tapi kena gantilah. Okey, kita tengok tajuk seterusnya. Maksud qada, fidyah dan kafarah puasa. Dia ada beza. Tiga-tiga ni ada perbezaannya. Kita tengok yang pertama, kotak yang atas sekali, qada. Biasa kita sebut puasa qada, mengganti hari puasa Ramadan bagi setiap hari yang ditinggalkan. Ni dah tahu, semua dah faham. Puasa ganti. Okey. Tahun ni kita tak puasa 7 hari kan. Mungkin uzur syar'i lah kalau perempuan. Yang lelaki mungkin ada sebab-sebab tertentu yang ke atas tadi. Jadinya dia kena ganti. Berapa dia hutang puasa? 7 hari. Jadi dia kena ganti 7 hari. Itu semua faham puasa qada. Yang kedua, fidyah. Memberi makan fakir miskin dengan kadar secupak makanan asasi sesebuah negara bagi sehari puasa yang ditinggalkan. Dianggarkan secupak bersamaan 675 gram makanan. Okey, ni fidyah. Okey, kita puasa. Tahun ni kita tak berpuasa 7 hari. Sampai Ramadan tahun depan kan. Dah nak sampai Ramadan tahun 1443 tahun hadapan 2022 tak selesai puasa ganti kamu. Mungkin ada tertinggal 2 hari. Ustazah tak sempat nak ganti, besok nak Ramadan. Jadi kamu kena bayar fidyah. Kiraan dia macam mana? 1 hari yang kita tinggalkan darab dengan secupak beras. Makanan lah. Kalau kita ni makanan asasi kita adalah beras. Jadi secupak beras. Anggaran dia untuk secupak itu adalah 675 gram. Jadi 2 hari tak berpuasa darab dengan 675 gram beras tadi. Mungkin 1 gram beras kita kat Malaysia ni, wallahualam berapa. Kalau sekilo mungkin saya tahu kot. Sekilo dalam, ada yang ikut beras ikut beras, ada yang mahal, ada yang murah. Kalau beras biasa tu mungkin sekilo RM5. Contohlah kan. Jadi 675 ni tak sampai sekilo, mungkin dalam RM4 lah gitu. Darablah 2 hari, 4 darab 2, 8. Jadi mungkin RM8. Ataupun kita beli beras tu, kamu carilah Pak Imam, Pak Bilal dalam masjid. Ni fidyah saya, Ustaz, saya tak habis ganti puasa. Dia macam tu kiraan dia. Berurusan, biasanya orang berurusan dengan pihak masjid lah. Okay, dan yang ketiga, kafarah. Apa dia kafarah? Denda yang dikenakan kepada suami yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan dengan melakukan persetubuhan, yakni jima, mengikut turutan berikut. Ni Ustazah ada cerita hari tu dalam bulan Ramadan. Perkara yang membatalkan puasa, salah satunya adalah berjima, iaitu bersetubuh. Okey, dalam bulan Ramadan. Jadi dia kena kafarah lah. Dia kena ganti apa? Yang pertama, memerdekakan seorang hamba. Mana kita tak ada hamba lagi dah. Okey, negara kita dah tak ada hamba. Jadi bila dah tak ada, dah terbatal kat situ, pergi yang kedua. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okey, hamba dah tak ada. Jadi yang pilihan yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mampu ke tidak dia nak berpuasa 2 bulan berturut-turut. Okey, kalaulah dia tak mampu, ambil pilihan yang ketiga. Memberi makan kepada 60 orang miskin dengan kadar secupak seorang. 60 cupak lah. Okay, secupak tadi 675, darablah untuk 60 orang miskin. Kita kena carilah pula orang miskin 60 cupak. Bagilah dia makanan. Okey, itu sahaja. Boleh faham ya?
qada, fidyah ganti, denda lah. Kita tak puasa tak habis lagi, kena bayar ikut cupak tadi tu, satu hari satu cupak, 675 gram. Kita beras, makanan asasi kita beras, bagilah sumbangan, bagilah beras itu kepada yang memerlukan, orang miskin lah. Okay, kafarah itu sekiranya suami isteri tadi melakukan hubungan ataupun persetubuhan di siang hari pada bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Jadi dia kena bayar kafarah. Ada 3 pilihan kat situ. Okay, yang ketiga memberi makan 60 orang miskin dengan kadar seorang satu cupak. Jadi kamu dah harapkanlah. Okey, sebarang pertanyaan kamu boleh utarakan dalam grup Telegram. Tugasan sekejap lagi Ustazah akan bagi. Itu sahaja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.